أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dari Allah kepada kita semua. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baiklah tuan-tuan dikasih sekalian, kita pada ayatnya ke-99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Maka tak kala mereka Nabi Yaqub dan keluarganya masuk ke Mesir menemui Nabi Yusuf. Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya sambil berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir. InsyaAllah kamu berada di dalam keadaan aman. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitan. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya bersama-samanya di atas kerusi kebesaran. Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan pada saat itu berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar. Dan sesungguhnya ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika ia mengeluarkan daku dari penjara. Dan ia membawa kamu kemari dari desa sesudah syaitan dengan hasutannya merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku lemah lembut tadbirnya bagi apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, kita pagi ini insya-Allah masuk dalam episod pertemuan Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan kedua orang tuanya, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Setengah riwayat mengatakan bertemu dengan ibunya sekali. Ada riwayat di kalangan ahli tafsir mengatakan bahawa ibunya telah meninggal dan ayahnya Nabi Yaqub telah berkahwin dengan adik-beradik kepada ibunya. Kata orang Melayu, gati tika. Maknanya jadi mak saudara kepada mereka. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, selepas daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam meminta supaya dibawa mari adik-beradik dia dan sekalian ahli keluarga dia ke negeri Mesir semua sekali, maka bertolaklah keluarga Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam menuju ke negeri Mesir, dari negeri Kanaan, Palestin menuju ke negeri Mesir. Dan Nabi Yusuf pula menyambut mereka dengan sambutan yang baik. Dan bersama dengan Nabi Yusuf itu, pembesar-pembesar negeri menghormati kedatangan ayahanda kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam
yang juga seorang Nabi, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Maka sempurnalah pertemuan sebuah keluarga pada pertemuan kali yang keempat daripada rihlah pengembaraan anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ke negeri Mesir. Kalau kita imbas kembali, mula-mula mari cari makanan. Kemudian balik. Kemudian yang kedua, mereka ni tuan-tuan, dia mari pula untuk bawa Bunyamin mari. Yang ketiga, Bunyamin kena tahan. Sebahagian balik, ada yang tak balik seorang. Yahuza tak balik ya. Salah seorang saudara dia tak balik. Kemudian lepas mereka boleh balik semua, dipanggil pula supaya marilah keluarga mereka keseluruhannya. Maka pertemuan di sini berlaku sebanyak 4 kali ke negeri Mesir ya. Nabi Yusuf kata, "Wak marilah ayah, wak masuklah semua, mari duduk tinggal di negeri Mesir." Maknanya ila Misra wara'au Yusuf, mereka melihat Yusuf dalam keadaan yang cukup dengan pakaian kebesaran dia. Maka tua-tua semua di sini berlakulah pertemuan, berlakulah juga cerita sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud ni sujud penghormatan. Bukannya sujud orang panggil sujud ibadah. Disebutkan riwayat bahawasanya Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam duduk di sisi anaknya Nabi Allah Yusuf arba'an wa ishrina sanatan. Ada riwayat menyebut tinggal bersama selama 24 tahun. Ada riwayat menyebut sebanyak 17 tahun. Dan mereka berpisah, ada riwayat mengatakan 8 tahun. Ada kata 80 tahun. Ada kata 40 tahun. Jadi tuan-tuan sekalian, di saat bila berlaku kematian, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam telah berpesan supaya dibawa jenazah Nabi Yusuf ini dikebumikan di sisi ayahandanya Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Ya, baiklah tuan-tuan dikasih semua, itu sinopsis umum kepada cerita kita pada hari ini insya-Allah. Baik. Berdasar bina bertolak daripada perintah Nabi Yusuf supaya adik-beradik dia wak mari semua ahli keluarga dia. Wak mari semua mak dia, ayah dia, adik-beradik dia dari negeri Kanaan duduk di negeri Mesir lil iqamati ma'ahu fiha, supaya tinggal di situ bersama-sama Nabi Yusuf. Maka marilah ayahandanya Nabi Allah Yaqub alaihi salam, marilah juga mak saudara dia khalatuhu. Khalah ni artinya mak saudara, adik-beradik mak. Dia orang Arab dia beza tuan-tuan. Kalau ahli ayah dia panggil ammun. Dia membaca hadis, dia menjumpa perkataan ammun. Quran pada sebut ammah dah. Baik, kalau baca ammun artinya adik-beradik sebelah ayah. Kalau misalnya adik-beradik ayah kita lelaki, pak saudara lelaki, dipanggil ammun. Kalau pak saudara tina, mak saudara tina dia panggil ammatun. Kalau ke mak dia panggil khalun. Khalun mak saudara, adik-beradik mak. Khalun pak saudara, adik-beradik mak. Tapi kalau khalatun mak saudara, adik-beradiknya mak. Orang Arab dia beza. Orang Arab ni dari segi memanggil tak serupa dengan kita. Kita boleh tiru cara mereka. Seperti dia kata, contohlah bila orang tanya, ni siapa dia ni? Dia ya ibnu ammi. Contoh ibnu khali. Ibnu ammi maksudnya ialah anak saudara adik-beradik ayah aku. Ayah dia tu adik-beradik dengan ayah aku. Maknanya sepupu lah. Dia tak panggil, orang Arab dia tak panggil sepupu, dia panggil anak pak saudara. Bila panggil anak pak saudara, dia serah dekat pasal kita ni dekat dengan pak saudara kita. Kita dekat dengan pak saudara kita. Jadi kita sebut dia ni anak pak saudara. Anak pak saudara. Kita serah dekat lah tuan-tuan semua. Contoh Tuk. Siapa dia Tuk? Tuk ni dia kata hadza Abul Abi. Abul Abi maknanya ayah kepada ayah aku. Dekatlah kita terasa. Baik. Dia marilah tuan-tuan semua bersama dengan ayah dia mari, mak saudara dia pun mari, adik-beradik dia mari, semua keluarga mereka ni mari. Apabila dikhabarkan kepada Nabi Yusuf bahawa mereka ni dekat dah nak sampai negeri Mesir, maka Nabi Yusuf pun keluarlah menyambut. Mereka ni keluar menyambut ayah dia, menyambut rombongan dia mari tadi.
Dan raja besar pula tuan-tuan, Nabi Yusuf ni menteri ke. Raja besar ni pula memerintahkan semua gubernur-gubernur dia, semua pembesar-pembesar keluar bersama dengan Nabi Yusuf untuk menyambut Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Kalau kita guna istilah ni tuan-tuan, diberikan sambutan negara. Semua pembesar, semua orang-orang besar semua, mereka ni tuan-tuan dikasih semua mesti pergi menyambut ayahanda Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Selepas daripada mereka ni tuan-tuan semua dah bertemu, lepas dia temu tuan-tuan semua, temulah mereka ni. Biasalah bila jumpa ni peluk di antara ibu dan juga anak, di antara temu ni biasalah tuan-tuan. Nabi Yaqub ialah ayah bertemu dengan anak lagu mana. Sebab tu tuan semua kita faham bahawa perasaan atifiyah, perasaan dalaman di antara anak dan juga bapa ni tuan-tuan, tabi'iyatun fitriyah. Tabi'iyatun makna semula jadi, dan fitriyah. Fitriyah maknanya dia tabi'iyatun fitriyah. Benda ni benda semula jadi. Dia akan terasa tuan-tuan semua pertemuan di antara ibu dan juga bapa dan juga anak-anak. Dia darah daging kita ni, kita terasa dia tu darah daging. Sebab itulah Islam meletakkan dasar, kalau sekiranya seseorang itu nak menafikan anak tu anak dia, maka apa harus dia buat? Ni dia tak terima anak lahirkan oleh isteri dia tu anak dia. Dia beranggapan bahawa itu adalah anak luar nikah lah, contoh, anak zina. Maka apa harus dia buat? Dia kena buat mari 4 orang saksi yang mengatakan bahawa bini dia tu berzina dengan orang lain. Bini dia berzina dengan orang lain. Pasal macam mana dia boleh anak sedangkan dia tu dalam masa iddah kamu? Jadi nak tuduh orang berzina, li'an itu, kena bawa saksi. Lepas tu nak menafikan anak ni susah. Susah tuan-tuan semua. Sebab dia kena bawa dia saksi mengatakan bahawa mung ni berzina dengan orang lain. Dia ikatan di antara perasaan ibu dan juga ayah. Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walau selama mana pun tuan-tuan semua berpisah, hati naluri ibu ayah tetap akan wujud. Seperti yang cerita dululah. Ada orang di Kampung Ambon ni cerita betul tuan-tuan di zaman tahun 90-an. Hamba ulai cerita dia ni, nak ceritanya ibu dan juga bapa dan juga anak. Satu orang di Kampung Ambon ni nama dia Pak Sen. Tak ngopak ni cerita betul untuk tauladan pada kita semua. Nama dia Hasan bin Hussein, Pak Cik ni. Di zaman muda dia merantau pergi ke negeri Kedah. Ikut sebelah siar sana, masuklah Kedah. Dia sampai Kedah tuan-tuan, dia berkahwin di Kedah. Wak tanah padi di Kedah, berkahwin di Kedah. Kemudian almarhum Hasan bin Hussein ni tuan-tuan, dia ni nak balik ke Kelantan. Dia balik, dia kata ke isteri dia. Dia pernah cerita kepada hamba. Dia kata ke isteri dia, dia kata, hamba ni nak balik Kelantan dah. Masa tu bini dia mengandung tuan-tuan. Dia kata, hamba ni nak balik Kelantan dah. Kalau sekiranya nak balik sekali, alhamdulillah lah, boleh. Tak saya balik kat, dia kata kita kena pisah lah sebab kita tak tahu bila pula nak mari. Lalu isteri dia kata dia nak kekal di negeri Kedah. Maka duduklah tuan-tuan semua dia di negeri Kedah. Dia tinggallah dengan cara, dia bercerai dengan cara molek, maka dia baliklah ke Kelantan. Boleh satu orang anak, 55 tahun kemudian. Kali tu di kampung hamba, kampung Lak Kota ni, jumpalah satu orang mari beli diri. Hamba duduk di kedai almarhum abang hamba, kedai makan. Kemudian mari satu orang, ditanya hamba. Dia kata, hamba ni duduk di Kedah, mari di Kelantan ni bila-bila beli diri ni, hamba cari satu orang Pak Cik yang duduk di Kelantan, pernah duduk Kedah mula. Dia ni, dia orang jeli, dia duduk jeli lah ni, dan dia pernah duduk Kedah masa dia muda. Hamba Pak Syed ni pernah cerita kepada hamba cerita ni tuan-tuan. Masya Allah. Hamba kata kepada orang ni, nama apa dia? Nama dia orang panggil Hasan. Kata kalau Pak Syed ni ada tanda di telinga dia. Dia kata ada tanda di telinga. Hamba kata tak silap sambut. Hamba lah nama Pak Cik ni Hasan bin Hussein. Ghafarallahu lah. Allah mengampunilah dia. Hasan bin Hussein. Oh, dia kata betul. Dia mau kenal. Kata kalau Pak Cik ada mau cerita tu, dia pernah cerita kawan secara dia hidup di Kedah. Aku tuan-tuan semua, kita cek-cek belaga-belaga cerita, betul cerita. Okey, mak kata minggu depan orang harilah anak dia kita jumpa. Nak naluri kebapaan apa nak sebut.
apabila mereka ni tuan-tuan, kita janji lepas Jumaat kita jumpa di rumah satu orang kampung nama dia Pok Mung di kampung hamba tu. Gilah sembahyang Jumaat di masjid di kampung kita, kampung Bukit Lakota. Lepas Jumaat, sebelum daripada kita kenal bahawa ni Hasan, ni pula anak dia, demo ni jumpa dua-dua ni tuan-tuan, dia peluk tokoh dua orang ni. Dia terasa bahawa itu adalah ayah, ini adalah anak, tanpa kita perkenalkan. Sebab itulah orang kata bahawa atifah, perasaan dalaman hati kita ni tuan-tuan, di antara anak dan juga ayah ni tabi'iyatun fitriyah. Benda ni benda semula jadi. Islam mengharamkan sebenarnya kita berpisah. Dan saya nak pesan kepada para muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, sekiranya berlaku perceraian di antara ibu dan juga ayah, walaupun anak ni mengikut ibu dari segi undang-undangnya, apabila si anak berusia bawah 12 tahun perlu kepada hadanah, dia akan mengikuti ibu dia, duduk sebelah mak, serusi lagatina, anak menjadi milik dia mak. Tapi satu permohonan kita ialah jangan cuba putuskan hubungan dengan bapa. Hak melawat, hak apa, kena permudahkan. Kerana ni bapa dia. Dan bapa pula mestilah menyara akan nafkah kepada anak dia. Dia perasaan kebapaan, kekeluargaan ni dia akan ada. Oleh kerana itu tuan-tuan dikasih semua ya. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia pergi menyambut bapa dia dengan penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Dia sambut sengoti, sambut terbesar-besar lah kalau kita menyambut Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Bila mereka bertemu, fa'anaqahuma, mereka berpeluk-pelukkan antara satu sama lain, dan dia meletakkan, lepas tu masuk berehat semua sekali lah. Ya, kemudian tuan-tuan semua, mereka pula bertemulah untuk secara rasminya. Ya, jumpa dah ni tuan-tuan semua masuk sapa berehat, masuk sapa, dan mereka meletakkan ayahanda dia. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Nabi Yusuf berkata wa qala dkhulu Misra, yakni masuklah kamu sekalian, wahai ayahku, adik-beradik aku, mak saudara aku, ke negeri Mesir ini. Wa qala dkhulu Misra, masuklah kamu ke negeri Mesir ini, insyaallahu aminin, yakni satu jaminan daripada pemerintah kepada mana-mana orang yang masuk ke negeri Mesir ini dari negeri yang lain, min qatarin akhar, masuk dalam keadaan aman, yakni aman segala-gala, aman dari segi jiwa raga, aman dari segi ahli keluarga, aman dari segi harta. Masuklah kamu ke negeri ini ya. Wa qala dkhulu Misra, kata Ibnu Abbas, aqimu biha aminin, duduklah kamu di negeri Mesir ini dalam keadaan aman. Apa dia kata? Wa qala dkhulu, dia kata masuklah kamu. Masuk nak boleh ke duduk, mesti kena masuk tuan-tuan sekalian. Baik. InsyaAllahu, masuklah kamu ke negeri Mesir, insyaAllah, jika diizinkan Allah, dengan izin Allah, kamu akan hidup dengan penuh keamanan. Apa nak sebut sikit perkataan insyaAllah. Ini makna tuan-tuan semua, jika sya'ah dikehendaki Allah, jika dikehendaki Allah, yakni insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah kamu sekalian menikmati keamanan di negeri Mesir ini. Duduklah, raja kata masuklah negeri Mesir ini dengan keamanan. Cara dia aja insya-Allah, in satu perkataan, sya'a satu perkataan, Allah satu perkataan. Jika dikehendak dengan izin Allah, jika dikehendaki Allah, berlakulah apa yang kita nak. Jadi insya-Allah. Kalau tuan-tuan ni aja insya'a satu perkataan, lain pula arti dia. Aja contoh insya'a, alif hamzah bawah nun, shin alif, lepas alif ada hamzah. Jadi insya'a. Kalau kita kata kita baca insya'a dengan satu perkataan, dia tak jadi jika dikehendaki Allah. Dia jadi insya' ni kita bangun yang tak ada, kita buat projek pembangunan.
Kita menaikkan sesuatu tu makna ansya'a yunsyi'u insya'an. Dia beza. Sebab tu kalau orang tulis insya-Allah, dia kena tulis 2 perkataan, 3 perkataan. In 1, in 1, sya sya 1, Allah pula 1. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna di sini bahawa kita kena tulis molek, biar jadi tidak salah. Dan kita nak buat gapo-gapo benda lah depan ni tuan-tuan, kita kena apa dia ni, kena gantung dengan Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu kata bahawa aku ni akan buat benda ni esok nak buat sekian. La wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Melainkan kamu kata jika dikehendaki oleh Allah. Seperti peristiwa berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalatu wassalam. Seperti ditulis oleh Saiful Yusuf, ditulis insya-Allah. Itu betul lah tu. Insya-Allah. Kalau Rumi kan in 1 perkataan, sya sya 1 perkataan, Allah. Rohani Hussein tulis insya-Allah. Comel lah. Cuma kalau nak betul lagi kan, S tu Rohani Hussein tulis huruf sa. Jadi insya-Allah. Baik. Wala taqula apa ni? Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu Misra insyaallahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, lalu mereka meletakkan kedua orang tuanya ala sariri mulkihi. Dia letakkan kedua orang tua dia, ibu ayah dia ni tuan-tuan, di atas kerusi kebesarannya. Bi an ajlasahuma ma'ahu. Dia letakkan Nabi Yusuf ni tuan, dia letakkan Nabi Yaqub dan juga dia letakkan Nabi Yaqub ni sekali atas kerusi kebesaran bersama-sama dengan dia. Dan wa kharru lahu sujada. Dia letak atas kerusi kebesaran sekali dengan dia ni takriman lahuma. Memuliakan kepada kedua ibu bapa dia. Makna dia letak diri dia ni tuan-tuan, diri ayah dia ni setarah dengan dia. Duduk sekali atas kerusi comel sekali dengan dia. Makna kita ni kena hormati kepada orang tua. Kalau kita kata kita ni beli kereta baru, ayah kita kereta buruk, hak molek kena wi juga hak baru tu ke ayah. Barulah ayah pun naik sah sikit. Ni anak tukar kereta tiap-tiap hari. Tiap-tiap tahun tukar kereta. Tiap hari tu berlawak lah. Tiap hari pun boleh jadi juga tuan-tuan semua. Hari ni naik kereta A, esok naik kereta B, lusa naik kereta lain. Anak tukar kereta semua. Tapi ayahnya tak pernah tukar kereta. Sebab anak-anak tak bui. Ada satu orang tu, anak dia tak balik di rumah sewaktu kecek dengan ambo tu, ayah dia kata sudah 17 tahun. Kes apa dia? Kesnya dia minta duit dengan anak dia 5,000 je nak bayar muka kereta. Biasanya pakai kereta Mitsubishi Tradia. Si cikgu ni anak dia ni menjadi engineer belajar di US, di Amerika tuan-tuan. Bila balik ke rumah, buat kerja di Kuala Lumpur, satu hari dia jual lah Mitsubishi Tradia dia tu tuan-tuan semua dah. Dia jual Mitsubishi Tradia dia tu, nak minta lah duit sikit dengan anak, nak cukup nak bayar kereta lain muka. Anak nak win lah tu tak sewi. Sebab anak ni takut kau bini tuan-tuan. Nak cerita kau demo. Anak ni tak kelik ke rumah ayah pada masa cerita 17 tahun. Dia mau dapat khabar sampai ayah dia mati. Jumlah mereka tak jumpa, tak balik di rumah selama lebih kurang 30 tahun. Itulah tuan-tuan benar ayat. Kita anak-anak ni kena muliakan ibu dan juga ayah kita ni. Letak tempat yang molek. Comel. Kalau boleh kita pakai kereta Mercedes. Kau ayah kereta Mercedes retek kalau boleh. Itu baru comel sekali dah. Ni ayah tak apalah orang tua-tua. Naik basikal buruk sudahlah. Ada satu orang tu, dia kerja KJL juga. Ayah dia tak nampak mata tuan-tuan semua. Ayah dia galak basikal daripada rumah pergi masjid, galak basikal. Depan kita ni.
Amba kata, apa ayah demo gelek basikal, mari tak naik. Oh, mata dia tak nampak, ustaz. Dia kata, lah, ni selaput mata. Amba kata, selaput mata, tak payah pergi jumpa doktor mata. Lah ni kerok pembedahan manik dan sebagainya. Ambillah 2 butir dalam 9,000. Ayah demo boleh tengok. Ustaz, kali kita wui ke dia manik baru, dia celik, dia derak kat sip pula. Anak ni jawab, anak ni ngaji universiti. Anak dia ni, dia ni bukan bandu graduan. Graduan universiti. Tak, dia kerja masa tu grade dia 52, gaji 10,000 lebih tuan-tuan semua. Dia jawab kamu, kalau pergi buat manik baru ayah dia akan derak kat sini. Dia takut dia derak, dia lock ayah dia dengan keadaan mata kelabu kelala gitu tuan-tuan. Amba ayat dia melek, amba kata, kayak demo tua seksa, ada demo buat gini demo nak buat mana? Ni cerita keluarga betul hak berlaku. Ni cerita amba ayat cerita Pok Sam. Cerita orang ni bukan cerita belawak. Pengalaman hidup saya, ya saya jumpa bila saya bergaul dengan masyarakat. Masya Allah dah. Baik. Maka dia pun letaklah tuan-tuan semua, anak apa ni, ayah dia atas kerusi ya comel ni tuan-tuan. Dah. Apa yang dia buat di sini? Wasajada lahu al-ikhwah al-ahada asyara wal-abawan sujuda tahiyyatin wa ikramin lahu. Maka menghormati Nabi Yusuf itu, lalu bersujudlah oleh adik-beradik dia hak sebelah orang, wal abawan, ibu dan juga ayah dia, sujud penghormatan dan memuliakan Nabi Yusuf. Di sini bukannya sujud ibadah. Dalam syariat dulu tuan-tuan semua, sujudul inhina tahiyyatul muluk. Cara menghormati orang besar pada masa tu ialah dia kena sujud. Dia sujud, cara tunduk sujud dia tu. Tu di zaman dia. Zaman kita sujud pada manusia tidak boleh. Sujud kepada orang ni tak boleh tuan-tuan semua. Sekadar tunduk, kita bangun tunduk boleh lah. Ada satu orang di Kelantan ni, dia bagi sedikit bantuan. Orang nak pergi ambil dengan dia tu, kena jalan dengan lutut. Ada klip video dia. Kena jalan dengan lutut. Siapa gini mo ni tuan-tuan. Berapa juta nak bagi kat orang siapa gitu mau lalu tu. Sekadar tunduk, sudahlah. Sekadar tunduk je. Tengok kita dah. Dengan apa ni kita terima, tengok orang terima darjah kebesaran. Dengan buah duli yang maha mulia Tuanku As-Sultan. Pada hari perayaan. Dia tak jalan dengan lutut. Dia jalan biasa. Cuma ada cara penghormatan dia. Akak tangan. Lepas tunduk sikit. Sekadar tu je. Tapi ada orang yang melebihi daripada tu. Siapa jalan dengan lutut tunduk. Bukan dia. Orang yang paling mulia dalam sebuah negeri ni kak. Tuanku lah. Pemerintah kita dah. Waliul amri kita. Hormat dia pun setakat tu. Tapi ada orang di siapa kau tahap tuan-tuan. Nak ambil barang tu jalan dengan lutut pun ada. Bukan. Ni cara penghormatan di zaman kita. Zaman kita hormat lagu tu. Zaman Nabi Yusuf dulu tuan-tuan sekalian, dia hormat dia dengan cara dia sujud. Sujud pada masa itu sujud penghormatan, bukannya sujud ibadah. Dia panggil sujud takrim, sujud tahiyyatin wa ikramin, sujud penghormatan dan sujud kemuliaan kepada Nabi Allah Yusuf, bukannya sujud lagu ni. Dia syariat ni berbeza mengikut nabi-nabi. Contoh, Nabi Adam alaihi salam, dia boleh kahwin dua beradik. Qabil dengan pasangan dia, Habil dengan pasangan dia. Dia mau tengok Qabil dengan Habil lahir dengan pasangan perempuan, tapi nak kahwin kena kahwin silang. Tak boleh kahwin begitu. Kahwin adik-beradik juga, tapi itu di zaman itu. Mari zaman kita, syariat kita berbeza. Zaman Nabi Yusuf, syariat kita berbeza. Syariat nabi-nabi terhenti dengan berakhirnya kenabian mereka. Berakhirnya dia punya zaman dia. Mari Nabi lain pula syariat dia. Mari Nabi lain pula syariat dia. Mari zaman Nabi kita Muhammad ni tidak ada pengakhiran bagi syariat dia. Hatta di akhir zaman. Jika ditakdirkan Allah turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam di akhir zaman, maka Nabi Isa bukan bawa syariat dia dahulu. Dia akan bawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para alim ulama. Baik. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, dia kata, inilah, dia cerita oleh fikir dia ni. Inilah mimpi hamba yang terdahulu
semasa hamba ni kecil. Hamba kecil dulu lah. Apa ni? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf bermimpi, dia kata, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Hamba melihat ada 11 butir bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada aku. Dia kata inilah dia takbir mimpi yang berlaku kepada hamba sewaktu hamba kecil dulu. Maknanya asbahat haqiqiyatan waqi'iyatan. Jadilah mimpi Nabi Yusuf itu satu perkara yang benar, yang betul. Dan mimpi para nabi ni tuan-tuan adalah mimpi yang betul. Haqqun sabitun. Seperti mana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail. Maka dia menyembelih Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Demikian juga mimpi Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia pernah cerita ke Nabi Yaqub sebelum daripada ni. Ni semua tuan-tuan semua panggil mimpi para nabi. Mimpi kita tak jadi wahyu. Dan kalau adalah orang salihin, dia bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata Nabi telah berpesan kepada dia, dan adakah boleh dianggap ia sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh tuan-tuan sekalian. Itu khususi untuk dia. Kalau betul lah ia tu seorang nabi lah. Nak tapih molek siapa dia kah mereka bermimpi jumpa dengan gapo, bukan semua orang tuan semua diberi kemuliaan oleh Allah Taala ni. Kalau makan kaki peropok menyambung kata aku jumpa dengan Nabi, maka dia sikit-sikit kena cek dululah tuan-tuan semua ya. Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni. Dan Allah Ta'ala telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika ia mengeluarkan daku dari penjara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan perbuatan yang baik kepada aku, beri kepada aku nikmat yang banyak. Pertama, ketika aku keluar dari penjara. Aku keluar dari penjara, Allah Ta'ala beri kepada aku menjadi menteri. Tuan-tuan, selepas daripada susah, kita jumpa dengan senang tak? Kemudian, wajah abikum minal badwi. Mari pula puak-puak ayah daripada perkampungan. Hari jauh pula sini dah. Jalan kakinya jauh. Mari pindah duduk ke negeri yang orang kata ada tamadun. Hidup dengan senang lenang di kawasan bandar. Daripada kampung ayah di Kanaan, hari ni mari duduk di Mesir dengan keadaan senang lenang, hidupnya di bandar. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita fikir, bapa Nabi Yusuf tidak sebut tubik dari telaga. Kalau kita mikir sepatah, Quran sebut wajah idh akhrajani minas sijni, ketika mereka mengeluarkan aku dari penjara. So, wajah abikum minal badwi, dan mu pula mari dari jauh duduk dengan aku di sini. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Bawa mu mari dari negeri kampungmu, mari ke negeri Mesir dengan hasutan merasakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Kalau kita fikir, bapa Nabi Yusuf tak sebut mula-mula, patut kalau sebutnya, mula-mula ayah nikmat yang besar tu hari kamu, tubik telaga, nya beli demo, mari duduk di istana. Lepas tu pula masuk J, tubik jadi raja, jadi menteri tak. Lepas tu jumpa pula dengan ayah mari. Tapi Nabi Yusuf bilik dua ya. Dia bilik pertama, tubik penjara, jadi pembesar, dan ayah pula mari seputih kapung, duduk negeri Mesir. Kenapa dia tak sebut waktu bit daripada telaga tadi? Tarafu'an an laumi ikhwatihi. Sebab dia takut bila sebut tahuk dalam telaga waktu bit balik, menyebabkan kudis lama berdarah kembali di kalangan adik-beradik dia sendiri. Takriman lahum. Hormat kepada abang-abang dia, tak sewi luka lama berdarah kembali. Dia tak sebut pun cerita yang dia ni tuan-tuan semua pernah dibuang dalam telaga. Hormat kepada adik-beradik dia, takut adik-beradik dia terasa hati. Mulianya tuan-tuan semua tak? Menjaga air muka adik-beradik, takut mereka ni malu. Dan penjara merupakan ujian yang terakhir ditemui oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam.
Nah, dia tak sebut juga tuan-tuan semua. Kalau dia sebutlah apa ni, kalau dia sebut cerita tahu alai telaga, dia tak pula cerita difitnahkan dengan wanita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua ni cerita panjang, takut-takut menjatuhkan maruah sesiapa yang ada di situ. Maka Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia menjaga takut-takut orang lain jatuh air muka. Mulianya hati para Nabi ni, punya akhlak dia merah habis. Asal kita punuh, kita menanggung tak apa, jangan orang lain malu. Itulah yang dibuat oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Kita galik duk gelar kat orang tak? Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku lemah lembut tadbirnya bagi apa yang dikehendakinya. Innahu huwal alimul hakim. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kawan-kawan dikasih semua, Allah Ta'ala lah Tuhan yang maha latif. Dia ni tuan-tuan Tuhan yang maha lembut akan segala urusannya. Yakni Allah Ta'ala idza arada amran qayyada lahu asbaban wa qaddarahu wa yassarah. Apabila Allah Ta'ala nak sesuatu perkara, dia letakkan sebab dia letakkan ketentuan dia permudahkan untuk capai kepada benda itu. Sebab Allah Ta'ala Tuhan yang Al-Alim, maha bijaksana dengan maslahah seseorang hambanya, Al-Hakim, yang maha mengetahui akan maslahah hambanya, Al-Hakim, yang maha bijaksana pada tutur katanya, pada perbuatannya, pada qada dan pada qadarnya, dan pada pilihan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung lagi episod kita. Itu Rabbi qad ataitani minal mulki. Ni di antara ayat esok insya-Allah memperkatakan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memperolehi nikmat dan juga kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambung lagi tatimah kesempurnaan kisah Nabi Yusuf ini dalam kuliah kita pada esok hari insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li usulina wa li furu'ina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.